Kek TV KPM. Dari mana? Saya dari Sarawak. Sarawak. Ya. Saudara? Teman dari Perak. Saya dari Terengganu. Yang main violin ni agak-agaknya dari mana? Dari Melaka. Dahsyat kan main violin? Jadi kita kat mana ni? Kita ada apa? Sekarang ni kita kat mana? Kita dekat mana? Saya ada dekat sini. Kita Ada. kelas Mahir. Ya. Assalamualaikum cikgu-cikgu semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wow, sedapnya main violin tadi. Tak puas dengar. Ya, betul. Terima kasih cikgu datang ke kelas Mahir hari ini. Kepada anda di rumah, Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir dan hari ini, petang ini, kita akan belajar subjek seni muzik. Betul. Bukan seni menari tetapi Seni seni muzik. muzik di mana topiknya ialah Dondang Sayang. Ya. Kalau kita nak kenali dahulu siapakah guru-guru kita ni? Guru ke, menyanyi ke, main muzik ke? Kita tengok dahulu profil guru.
itulah cikgu-cikgu kita yang macam cakap tadi. Ada yang dari Melaka, ada yang dari Sabah, ada yang dari Terengganu, saya dari Pahang. Cikgu-cikgu kita dari Sekolah Seni Malaysia, ada dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan juga Sekolah Seni Malaysia Perak. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu dah berapa tahun dah ajar subjek ni dan cikgu dari Sekolah Seni mana? Silakan cikgu. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Edi Nazrin bin Hamzah. Saya berasal dari Terengganu. Sekarang ni saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Perak dalam jurusan Seni Muzik. Baik, itu Cikgu Edi Nazrin. Bagaimana pula dengan Cikgu Izmir? Baik, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Izmir bin Hasbullah. Saya berasal daripada Melaka dan saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dalam Baik. bidang muzik. Okey. Bagaimana pula dengan sekuntum bunga Cikgu di situ, Cikgu Rosemary ya? Ya, saya. Silakan Cikgu. Nama saya Cikgu Rosemary Koloni Anak Joya Dunstan dan berasal dari Sarawak, Emirah. Lepas tu saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur sejak dari 2019 lagi dan mengajar subjek seni muzik lah. Baik. Dan terakhir sekali bersama dengan kita semua di studio, Cikgu Muhammad Alif. Silakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Muhammad Ali bin Azman, berasal daripada Tapah Perak. Sekarang saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Perak. Sebelum tu saya mengajar di MRSM Pontian, Johor. Okey, baik. Dan inilah cikgu-cikgu kita yang akan ajar tajuk hari ini iaitu Dondang Sayang. Betul, Apa tu betul. Dondang Sayang? Tapi sebelum tu macam biasa, minta untuk cikgu terlebih dahulu ikut SOP yang telah ditetapkan seperti sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okay, baik. Silakan. Baik. Kemudian cikgu pula, silakan. Memandangkan kita masih lagi berada dalam norma baharu ni, jadi kita kena patuh dan ikut segala SOP. Okay. Silakan Cikgu Rosemary. Thank you. Okey, terus sekali silakan Cikgu. Okey, dan saya pula. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Pada yang tiada sampul pelitup muka tak mengapa, boleh saja lipat dan simpankan di dalam poket. Baik. Inilah cikgu-cikgu kita hari ini. Semuanya cantik, segak, bergaya. Mengenakan busana sesuai dengan topik kita, Dondang Sayang. Amboi. Okey cikgu. Untuk subjek kita hari ini kan, mungkin cikgu boleh ceritakan dahululah perkembangan ataupun pengenalan kepada topik kita, Dondang Sayang ni. Okey, baik. Terima kasih Mira dan juga penonton semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk awal perkembangan sejarah Dondang Sayang ini dikatakan merupakan di zaman pemerintahan Kesultanan Mansur Shah, di mana pada ketika itu Melaka merupakan menjadi satu hub dagangan yang terbesar pada ketika itu. Jadinya dagangan daripada China, daripada India datang. Jadi mereka membawa dagangan mereka lah. Sambil mereka menjual barang dagangan mereka, mereka membawa sekali kebudayaan mereka. Jadi sini kita nampaklah semasa itu kita boleh lihatlah macam dari segi pengenalan alat-alat muzik Dondang Sayang ni, seperti mana gong kita tahu lebih pada orang kata daripada negara China Betul. daripada macam rebana ni daripada negara inilah India. Jadi itu macam asimilasi lah. Jadi itu daripada pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang kedua dikatakan juga merupakan sejarahnya datang daripada Pulau Sebang, Melaka. Baik. Semasa kedatangan Datuk Temenggung ingin ke sana, mereka telah pun penduduk setempat telah membuat orang kata meraihkan kedatangan Datuk Temenggung tu, mereka untuk meraihkan kedatangan itulah Datuk Temenggung tu. Jadi itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang ketiga merupakan asimilasi daripada budaya-budaya yang didapat di negeri Melaka tersebut amnya. Seperti kita dapat misalnya Baban dan Nyonya, orang kata etnik Ceti dan juga etnik Melayu tersendiri.
Baik, itulah dia sedikit Sedikit, pengenalan ya. tentang perkembangan dondang sayang ni. Ya. Yang boleh kita ikut ataupun konkludkan daripada pandangan-pandangan tu kan cikgu, maksudnya dondang sayang ni ialah asimilasi. Ya, betul. Datang daripada negara luar, Ha-ha. kemudian diterima baik oleh masyarakat ataupun penduduk setempat pada waktu itu kan? Ya, benar. Baik. Itu bunyi yang berbana tadi cikgu kan? Macam mana bunyi ni cikgu, bagi sikit? Itu rebana. Kalau gong tu dari China. Macam mana? Bong. Gong. Okey, baik. Itu tentang sejarah dan juga perkembangan dondang sayang. Nak tanya juga cikgu, macam mana nak bermain alat muzik dondang sayang ni? Macam mana caranya? Tapi kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sebentar tadi ada video yang sangat indah yang berkisahkan tentang sambutan Hari Guru, di mana sekarang ni kita berada dalam kempen #Terima kasih Cikgu kepada kita nak buat preparation sambutan Hari Guru yang bakal berlangsung tidak lama lagi pada 16 Mei. Baik, tadi sebelum berhenti berehat kita dah belajar tentang dondang sayang, pengenalan ataupun perkembangannya di Malaysia. Sekarang ni Cikgu nak ajar pula tentang pantun. Ada beza pantun asas dengan pantun dondang sayang Cikgu? Lain? Lain. Okey. Silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Baik, kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan pantun di dalam dondang sayang. Di mana di Malaysia kita bukan sahaja ada dondang sayang, kita ada muzik Melayu asli, kita ada muzik ghazal, muzik inang, zapin dan juga joget. Kesemua lagu-lagu yang saya sebutkan sebentar tadi itu menggunakan pantun Melayu. Jadi begitu juga di dalam dondang sayang. Di mana dalam dondang sayang kita menggunakan pantun asas. Pantun asas seperti mana yang kita tahu, kita belajar di bangku sekolah lagi, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Itu pantun asas lah. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama cik adik seorang ataupun cik abang seorang lah. Bergantung. Kalau saya lelaki, saya akan cakap cik adik seorang. Jadi dalam pantun asas ini, kita tahu sedia maklum, dia ada 2 pembayang dan juga 2 maksud. Di mana dalam nyanyian lagu dondang sayang menggunakan pantun yang sama, akan tetapi saudara-saudari boleh nampak di sini dia ada 4 baris, 1, 2, 3 dan 4. Tetapi di dalam dondang sayang kita ada di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapi ada pengulangan di situ, di mana dalam pantun dondang sayang kita boleh nampak pantun asas 2, 3 kucing berlari. Pantun dondang sayang sama saja 2-3 kucing berlari. Dan yang baris kedua, mana nak sama si kucing belang. Dalam dondang sayang, mana nak sama si kucing belang, masih sama. Tetapi baris ketiga, 2-3 boleh ku cari. Ini yang asas ya. Dan dalam dondang sayang, kita tukar. Kita ulang kembali baris pertama tadi, letak di baris yang ketiga di dalam pantun dondang sayang, iaitu
2, 3 kucing berlari lagi sekali kita nyanyikan. Dan baris keempat mana nak sama cik adik seorang. Tapi di sini pengulangan baris ketiga dalam dondang sayang, iaitu 2 lah 3 boleh ku cari. Dan di sini boleh nampak dondang sayang ini adalah kita panggil timang. Timang itu, perkataan timang kita boleh tukar. Macam saya nyanyi, saya boleh cakap 2 lah 3 boleh ku cari, Mira ku sayang ke, abang ku sayang ke, dondang sayang pun boleh. Dan yang keempat, mana nak sama, biasanya dia akan sebut yang perkataan terakhir. Seorang, nampak seorang dia akan sebut dahulu, lepas itu baru dia akan sebut balik adik seorang. Pengulangan di situ. Jadi sedikit itulah berkenaan dengan pantun dondang sayang. Dan selepas penerangan ini, saya akan menyanyikan untuk memberi demo kepada anda di rumah untuk melihat sendiri macam mana penggunaan pantun asas dan juga pantun dondang sayang ini. Dia pantun yang sama sahaja tetapi ada perbezaan sedikit sahaja. Jadi saya akan membuat persembahan bersama rakan-rakan saya. Silakan cikgu. Ini yang tak sabar nak dengar ni. Okey. Baik. Silakan. Mana nak sama si kucing belah. Dua lah 3 kucing berlari. Tiga boleh ku cari, Mira seorang, mana nak sama seorang, Mira seorang. Tiga boleh ku cari, dondang sayang, mana nak sama seorang, adik seorang. Sedapnya mendayu-dayu. Alunan suara dan juga muziknya kan cikgu. Jadi Betul. dondang sayang ni memang muziknya macam tu kan cikgu? Alunan dia. Dia dondang sayang ini lagunya macam itu saja, tapi ada beberapa rentak. Nanti untuk selepas ini kita akan cikgu dan juga rakan-rakan cikgu di sini akan buat persembahan berkenaan dengan perbezaan rentak itu. Baik, okey. Itu tentang perbezaan pantun asas dan juga pantun dondang sayang. Dondang sayang. Ada beza dia kan cikgu? Ada beza dia. Pantun yang sama tetapi ada pengulangan di baris ketiga dan keempat macam tu. Jadi maksudnya cikgu, sepanjang lagu dondang sayang ni, muzik ini, kita gunakan pantun lah di dalamnya. Ya, kita gunakan pantun. Pantun itu berbeza-beza. Ada berbeza-beza penceritaan dia. Macam ada bertemakan nasihat, percintaan, tragis tu mungkinlah beberapa pantun yang kita gunakan. Tapi kebanyakannya semua berkenaan dengan penceritaan situasi yang berbeza. Berkisahkan tentang masyarakat. Ya, betul, Macam masyarakat. Cikgu, baik, itu dia tentang beza pantun dondang sayang dan juga pantun asas. Kalau saya nak bagi pantun saya boleh ke? Boleh. Apa Boleh. salahnya kalau kita cuba? Kita guna pantun saya, boleh? Boleh. Saya pula yang offer nak guna Pantun pantun apa saya. Mira gunakan tu? Saya nak guna pantun, pantun apa saya nak guna pantun?
buah cempedak di luar pagar. Betul. Okey, wah. Ambil galah. Ambil galah, tolong jolokkan. Mira. Mira budak baru belajar. Kalau salah, minta cikgu-cikgu tunjukkan. Baik, boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita boleh, saya akan tulis sedikit di papan Boleh. putih ni. Silakan cikgu. Baik. Baik. Baik, cikgu. Pantun asas Okey. ya. Baik. Okey. Pantun asas. Kita kena tulis baliklah cikgu pantun tu Ya, betul. Baik. Buah cempedak di luar pagar. Cempedak Di luar pagar. di luar Pagar. Okey. pagar. Nombor 2-nya, Ambil galah, tolong jolokkan. ambil galah. Tolong jolokkan. Okey. Sambil-sambil tu saya nak ada iringan muzik boleh? Oh, Alah, boleh. banyak pula permintaan anak murid ni. Banyak boleh. Boleh cikgu? Boleh, Kita Mira, bagi boleh, boleh. Dori sikit. Okey. Dia boleh gunakan saya ataupun kami ya. Baik. Saya. Tak, ba- Tolong tunjukkan. Tolong Wah. Okey. tunjukkan. So di sini. Okey. Pantun dondang sayang pula. Buah cempedak di luar pagar juga. Sama. Baik. Ambil galah, tolong colokkan. Cikgu, tapi saya nampak dekat pantun dondang sayang ni ada 5 rangkap. Ya, betul. Dia ada pengulangan di baris yang ketiga. Maksudnya Baik. kita akan ulang balik yang baris pertama berada di nombor 3. Galah. Baik, Tolong tolong jolokkan. Baik. Yang ketiga. dan kita ambil balik yang pertama tu. Ha. Yang ketiga. Tu. Buahlah Betul. pedak di luar pagar. Buahlah. Cempedak. di Nampak luar ya pagar. tulisannya? Nampak cikgu. Baik. Ulang lagi sekali. Yang ini maksudnya akan jadi nombor 3 ya. Okey. Baik. Saya budak. Sayalah budak baru belajar. Dondang sayang. Betul cikgu? Betul. Baik. Sayalah budak baru belajar. Dondang Saya ada sayang. tambah sikit ya dondan sayang kat situ. Baik. Dan rangkap yang terakhir. Okey. Yang terakhir cikgu ialah kalau salah tolong tunjukkan. Cikgu, saya nak tanya untuk rangkap kedua terakhir kena letak dondang sayang tu cikgu. Itu kita panggil yang timang tadi tu. Timang itu boleh tukar-tukar macam saya sebut nyanyikan tadi. Sayalah budak baru belajar, Miraku sayang, abangku sayang, adikku sayang. Itu perkataan itu kita panggil timang di dalam nyanyian dondang sayang. Baik. Kalau salah, tolong Kalau salah tolong tunjukkan. Tapi timang tu satu kali je lah cikgu. Dalam pantun ni satu kali je timang. Satu kali baris yang ketiga tu. Maksudnya Baik. kalau di pantun dondang sayang, yang dia akan berada baris yang keempat. Baik, itu dia. Okey, kita punya pantun asas dan juga pantun dondang sayang dah siap. Terima kasih cikgu atas alunan muzik sangat indah itu. Okey cikgu, macam mana kita nak nyanyi kan guna pantun ni cikgu? Macam seperti sebelum ni saya nyanyikan menggunakan pantun 2-3 kucing berlari. Begitu juga dalam pantun ini. Kita perlukan demo ke? Silakan Mira cikgu. nak kita demokan juga? Mesti. Baik. Nak sangat cikgu. Boleh Silakan, rakan-rakan cikgu. sekali lagi? Okey, Baik. sekali lagi. Mari menggunakan pantun ni. Pantun. Okey. Kita menggunakan, kami akan sampaikan dalam rentak dondang sayang asli. Silakan cikgu.
pagar. Ambillah galah, tolong jolokkan. Dia boleh tambah lah pun boleh tambah. Kita ulang lagi sekali. Buat cempedak di luar pagar. Sayalah budak baru belajar, dondang sayang. Kalaulah salah, hai salah, tolong tunjukkan. Sayalah budak baru belajar, dondang sayang. Kalaulah salah, hai salah, tolong tunjukkan. Terima kasih banyak cikgu. Sedap Sedikit penambahan sangat. tadi Mira, Ya, silakan. untuk baris yang terakhir ni sebenarnya kita ada pengulangan kalau salah tolong, maksudnya di sini ada pengulangan tunjukkan. Kalau salah tunjukkan, tolong tunjukkan. Saya tertinggal sikit kat situ tadi. Okey, maksudnya dia kalau salah tunjukkan. Kan? Tolong tunjukkan. Okey, faham. Terima kasih cikgu. Sedap Sama-sama. sangat. Terima kasih juga. Dengan alunan yang muzik yang sangat mendayu-dayu. Sedap sangat. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh cikgu? Baik, boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni ada lagi best berkisahkan tentang dondang sayang ni. Kalau nak tahu, hanya Cik Mahir. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Itu dia sebentar tadi kita dah belajar tentang pantun. Cikgu ada cerita tentang perbezaan pantun. Maafkan saya, pantun asas dan juga pantun dondang sayang. Sekarang ni kita nak belajar pula tentang instrumen ataupun alat muzik yang dimainkan. Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Nampak main violin ni. Kenapa dalam dondang sayang ni kena ada violin? Okey. Okey, Mira kata violin kan. Okey, pada orang lama kita akan panggil biola. Biola. Biola Okey, dalam dondang sayang lah biola. Okey. Siapa yang di dalam dondang sayang, biola ni selaku sebagai orang kata alat muzik yang paling utama, paling penting lah maksudnya siapa yang akan bermain biola ni akan jadi ketua lah, leader di dalam ensemble dondang sayang tu. Jadi sini saya nak tunjukkan beberapa orang kata macam fungsilah alat biola ni di dalam dondang sayang. Okey. Baik, silakan. Okey, yang pertama. Maksudnya di dalam kalau Mira dengar yang tu tadi tu itu merupakan permulaan ataupun intro di dalam dondang sayang. Baik. Selain itu juga sebagai intro, biola juga berperanan sebagai pengantar melodi untuk orang kata macam nak beritahu pada penyanyi supaya mereka akan cue pada
dondang sayang itulah tersebut. Okey, contohnya macam ni Baik. Dualah tiga boleh ku cari dondang sayang. Baik, itu antara peranan alat muzik biola lah di dalam dondang sayang. Sebagai permulaan. Ya, ataupun betul. Nak tahu dan nak start dia ni, inilah Ya, betul. permulaannya. Penghantar dia lah. Penghantarnya. Baik, itu tentang biola. Ha. Bagaimana pula dengan alat muzik seterusnya ni? Okey. Rebana. Okey, rebana. Betul, Mira. Okey, sebenarnya kalau asas dalam permainan dondang sayang ni, kita kena ada dua rebana. Baik. Asas dia lah. Asas dia rebana ni dia kena ada dua, iaitu rebana ibu dengan rebana anak. So dia akan bermain secara bertingkah lah. So sekarang ni Mira, yang cikgu bawa sekarang ni adalah rebana ibu lah. Sebab dia besar kan. So sebagai fungsi dia adalah memberi rentak sesebuah lagu lah. Okay. Lepas tu dia untuk memeriahkan, lepas tu melengkapkan harmoni dia dan menjaga tempo sesebuah lagu tu lah supaya dia tak lari. So ada yang delay, nanti kita sebagai rebana akan pegang tu lah tempo tu supaya dia Baik. steady. Okay. Lepas tu ton asas untuk kita belajar hari ini untuk yang menengah rendah, kita akan belajar ada dua ton saja, iaitu low dengan high. Okey. So, low dia macam mana? Okay, kalau kamu nampak ukuran cikgu, ukuran tangan cikgu, Baik. dia kat lebih kan macam ni. So bunyi dia macam mana? Dung 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 dung. Okay, kalau high, Okey. so kalau kita nak main rebana ni, pastikan jangan kita pakai cincin lah. Takut nanti tangan kita sakit. Okey. Lepas tu, okey, rentak yang kita belajar hari ini, kita akan belajar 3 rentak, iaitu yang Amira belajar tadi tu, itu adalah asli. Okey. Kalau asli bunyi dia tak tak dung dung dung, tak dung dung. Ulang lagi. Tak tak dung dung dung, tak dung dung. Lagi sekali. Tak tak dung dung dung, tak dung dung. Okey, kalau bermain dengan alat muzik lain, okey, rakan-rakan Okey, bermain sekali ya. Okey, right. Tak dung dung. Tak. Okey, macam itu. Okey, nampak. Right. Lepas tu rentak yang kedua kita akan panggil dia inang lah. Okey. Rentak inang tu tung tak ketak tung 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 tak ketak tung tung tung. Okey, Okey. ulang Mira. Boleh. Tung tak ketak tung 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 tak ketak tung tung tung. Wah, okey. Dah boleh cikgu. Okey. Right, kalau lepas tu rentak yang ketiga pula adalah mambo. Okey. Mambo pun lain juga. So sebenarnya memang peranan rebana ni ia akan menentukan lagu tu dalam rentak apa. So kita boleh nampaklah perbezaan dia lah. So, kita akan bermain semua rentak ni nantilah. Baik. Terusnya kita kepada Cikgu Alif kita. Silakan Cikgu Ali. Terima kasih Yang terakhir. Cikgu Rosemary. Okey. Seperti apa yang kita nampak dekat sini, kita ada satu je gong. Okey. Okey, gong ini lebih atau kita boleh panggil dia tertawa. Ada juga yang memanggil dia sebagai tertawa. Okey, kalau kita lihat fizikal dia ada satu canang ataupun ada satu bell kalau dipanggil bahasa Inggerisnya. Okey, inilah kita nak tahu inilah yang menghasilkan bunyi. Okey, kalau kita tengok tadi violin dia ada dia sebagai penghantar. Kalau lah Cikgu Rosemary rebana dia sebagai rhythm. Okey, pegang rentak dan juga tempo. Okey. Baik. Yang ni pun ada function dia. Kadang-kadang orang cakap senang je cikgu main gong ni. Ya. Tak payah belajar pun tak apa. Okey. Memang dia lebih mudah kalau kita nak bandingkan dengan instrumen-instrumen yang lain kan. Okey, tetapi peranan dia sangat penting. Okey, apakah fungsi dia dalam muzik dondang sayang ini? Okey, sebenarnya ia juga memegang tempo. Okey. Kenapa cakap memegang tempo? Okey, kita boleh lihat kalau saya main dia akan ada tempat-tempat tertentu yang kita akan mainkan, bukan kita main pukul saja. Okey, contoh kita main pukul je. Kalau nak cakap rebana ni gong ni boleh main macam mana pun. Okey, kita cuba. Saya cuba main secara yang tidak tepat. Okey. Kita lihat apa yang jadi pada muzik Okey. dondang sayang ni. Jadi dondang sayang ke tak? Cuba. Letak asli ya. Letak asli. Kita cuba.
Okey. Memang Jadi nampak tak kesan dia? nampak, cikgu. Nampak tak kesan dia? Okey Mira Okey, Nampak. jadi bermakna kita tidak boleh mengambil ringan pada peranan gong ini sendiri. Okey, sebab dia memang ada fungsi yang tertentu. So sangat penting. Jadi sebab kita pun pendidikan, jadi kita mendidik untuk disiplin. Okey, itulah yang paling penting. Okey, setiap dalam peralatan muzik memang ada disiplin. Jadi itulah disiplinnya. Bermakna kita kena main mengikut rentak, tempo ataupun rhythm yang telah ditetapkan. Okey, ya. Jadi selain pada tempo, apa lagi kita boleh cakap berkenaan dengan gong? Okey, kalau tak ada gong ini, kita akan ada rasa sedikit kekurangan. Okey, kerana gong ini berfungsi sebagai bass sebenarnya. Dia memegang pada low frekuensi. Okey, sebab tu saya cakap tadi peranan dia sangat penting sebab dia memenuhkan dan memberi satu rasa, dia ada gema gong ni. Okey, daripada segi gema ataupun dalam Islam muziknya kita panggil sustain. Okey, apa itu sustain? Kita dengar Okey, itulah gema. Okey, gema itu sangat penting. Okey, kalau saya mainkan tanpa gema, okey saya pukul. Boleh jadi tak hilang gema tu. Jadi amat penting cara kita untuk memainkan gong pun kita reliefkan dia. Kita lepaskan lembut saja. Tak perlu nak pukul. Okey, roboh gong kita. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan gong ataupun tertawak ini. Itulah fungsi di dalam dondang sayang ini. Baik. Selalu orang rasa macam alah pukul-pukul je. Yeah. Tidak ya. Tadi cikgu tunjukkan yang salah tu. Betul. Memang nampak Suara kan? Ya, kedengarannya agak pelik juga. Tu ketuk-ketuk tu dah macam kita dengar muazzin nak lawan azan dah. Dia lain sikit kan. Sebab tu dalam muzik pun ada tata cara ataupun disiplin dia. Benar. Okey, itu tentang fungsi alat muzik masing-masing tersendiri kan cikgu. Bagaimana pula dengan rentak dondang sayang ni? Tadi saya dengar cikgu kata dondang sayang asli. Kenapa ada yang lain juga ke cikgu? Selain daripada asli tu? Di dalam dondang sayang seperti yang kita telah pun sampaikan sebentar tadi, Baik. kita mainkan dalam bentuk asli. Tetapi sekarang ini saya bersama cikgu lain akan membuat persembahan dondang sayang ini dalam dua versi yang berbeza. Kita mulakan dengan rentak asli, kemudian dia ditukarkan kepada rentak inang. Baik. Jadi kita perdengarkan. Baik. Asli dulu cikgu Asli dulu, kemudian inang. Silakan cikgu. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua lah tiga kucing berlari, dua lah tiga boleh
Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau roboh kota Melaka, kalaulah sungguh bagai dikata gondangku sayang, nyawa dan badan serahkan, saya kalau sungguh bagai dikata dondang, nyawa dan badan serahkan, saya serahkan. Wah, Itu dia. sedapnya cikgu. Itu dia perbezaan rentak antara dondang sayang asli dan juga inang. Ya, betul. Itulah perbezaannya. Tapi daripada segi gerakan tempo ataupun pergerakan muzik itu tetap sama? Tetap sama ke ada lain sikit? Maksudnya rentak muzik tu. Maksud yang pertama tadi asli dia lebih tertib. Maksud temponya perlahan lagi berbanding dengan inang. Inang kita dah maksudnya kalau bahasa Inggerisnya double daripada rentak asli itu tadi. Dia lebih laju laju. sikit. Lebih laju dari Dua kali ganda laju Ya, dia. betul. Okey, tapi tetap sama. Muziknya tetap sama. Lebih kurang sebab macam kalau tengok tadi kalau saya main gong Ya, kan satu-satu dia betul. begitu juga dengan rebana. Rebana akan bertingkah lain sedikit. Ya, rentaknya. Baik. Itu yang membezakan antara inang dengan asli dan yang lain-lain. Itulah. Tapi kedua-duanya sangat sedap. Alunan muziknya sedap sangat lah. Lepas ni nak dengar lagi tak puas, nak dengar lagi. Ada persembahan istimewa katanya lepas ni. Lagi sekali kan. Tapi macam biasa cikgu, kita berhenti berat seketika cikgu. Baik. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Mira menyanyi Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali kita di Mahir. Sikit je lah cikgu. Baik, kembali kita di Mahir. Kita dah berada di segmen terakhir di mana kita belajar tentang Dondang Sayang hari ini. Pada mereka yang baru sahaja tengok macam mana baru tengok ni, tak mengapa. Boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh saja tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type saja Mahir Didik TV Dondang Sayang. Okey, baik. Cikgu, di ruangan ataupun di segmen terakhir ni, apakah rumusan yang cikgu boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah? Okey, sedikit saya ingin buat sedikit rumusan berkenaan apa yang telah kita pelajari hari ini berkenaan dengan Dondang Sayang. Okey, yang pertama sekali kita dah dapat Cikgu Izmir telah menerangkan berkenaan dengan sejarah macam mana Dondang Sayang ni boleh datang ke Malaysia, macam mana kita dapat dia. Kita dah dapat. Okey, sebenarnya Dondang Sayang ini daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, zaman-zaman kita berdagang dahulu dibawa masuk ke sini oleh budaya luar dan kita boleh kata kita bangunkan dengan cara kita sendiri. Okay, kemudian kita juga belajar bagaimana kita menghasilkan pantun Dondang Sayang dengan pantun asas yang biasa kita gunakan. Macam kita tadi kita buah cempedak di luar pagar. Okay, tapi dalam Dondang Sayang kita ada beberapa penambahan rangkap untuk menjadikan ia Dondang Sayang. Okay, kemudian kita juga sudah belajar berkenaan dengan fungsi-fungsi alat muzik seperti violin, seperti rebana dan juga gong di dalam muzik Dondang Sayang ini. Okay, jadi kita harap pelajar-pelajar kita lebih mengenali kita punya tradisi, kita punya budaya kita sendiri. Betul, cikgu. Jadi takkan hilang budaya kita kalau kita sentiasa ambil tahu dan belajar berkenaan dengan budaya-budaya yang terdapat di Malaysia. Kita banyak budaya yang kita amalkan di Malaysia. Baik, itu dia sedikit kesimpulan tentang apa yang kita belajar hari ini kan cikgu. Macam cikgu katalah, sepatutnya kita ni sebagai rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan tradisi dan juga warisan yang kita ada. Ini warisan ni kan sebab dari dulu kan. Dari zaman Melaka dahulu, pedagang sampailah ke sekarang ini dan masih lagi dimainkan dengan sangat baik, dengan sangat indah. Dan yang paling seronok sekali, warisan ataupun muzik turun-temurun ini diturunkan pula kepada murid-murid ataupun remaja pada waktu sekarang ni. Jadi kita generasi yang baru inilah untuk akan mengekalkan kita punya tradisi tersebut. Macam kami di sini pun sendiri, macam saya orang Terengganu, berbeza-beza negeri. Rosemary Sarawak, Izmir anak Jatim Melaka. Jadi berbeza-beza, maksudnya kita punya muzik tradisi itu masih kekal hingga sekarang dan tanggungjawab kita lah generasi muda untuk memelihara supaya ianya tidak hilang. Baik, betul. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian yang diberikan. Mungkin ada sedikit lagi short and sweet daripada cikgu untuk perkongsian terakhir. Mungkin ada sedikit di ruangan masa yang terhad ini. Ada apa-apa nasihat kepada remaja di luar sana supaya jadikan Dondang Sayang ini sebagai muzik yang mereka tidak asing lah pada mereka. Bagaimana? Baik, saya mula dulu. Silakan, cikgu. Baik, untuk bahagian kesenian, saya tahu pelajar-pelajar di rumah perlu belajar fokus utama adalah akademik, tetapi kita juga memberikan keutamaan dalam kesenian di mana generasi muda seperti anda di rumah yang perlu memelihara seni budaya di negara kita supaya ianya tidak hilang dan ianya juga perlu diteruskan pada masa akan datang. Jadi janganlah kata lupa-lupakan kita punya budaya. Ingat asal-usul kita, orang Melayu. Ya, saya suka ayat tu. Ingat asal-usul kita, orang Melayu. Ingatlah di mana kita pasakkan kaki kita ini. Baik, cikgu, tadi cikgu dah terangkan tentang rentak asli, rentak inang. Sekarang ni ada lagi satu rentak mambo. Ya, Bagaimana pula rentak mambo? Oleh itu, saya persilakan cikgu untuk buat persembahan dengan menggunakan rentak mambo kepada anda di rumah. Terima kasih kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Silakan. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua lah tiga kucing berlari,
dan sayang. Mana nak sama seorang adik seorang. Dua lah tiga boleh ku cari, Mira seorang. Mana nak sama seorang, Mira ku seorang. Tidak nak cuba ke? Nak cuba? Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalaulah roboh kota Melaka, Didik TV KPM